Hai guys, depan mata anda ini terlihat sebuah Porsche spek Macan, merupakan kereta yang saya nak cerita hari ini. Yang ni merupakan Macan S dan dia merupakan sebuah SUV coupe dengan spek performance. Terdapat dua spek utama, 2.0 ataupun yang depan mata kita ni 2.9 liter dengan horsepower 380 PS serta 550 Nm torque. Kereta ini dapat bergerak selaju 0 ke 100 dalam anggaran 4.6 saat sahaja guys. Dan pada yang nak tahu, kereta SUV ni dapat mencapai top speed selaju sepantas 269 km per jam guys. So jangan pandang remeh dengan sebuah Macan S di depan anda ni. Dengan gearbox 7 speed PDK all-wheel drive, kereta ni memang pantas. Enjin yang dipakai merupakan enjin yang hampir sama dengan Audi. So, jom kita kupas lebih dekat tentang Porsche Macan S yang ada depan mata kita ni. Kita akan cerita satu persatu guys. Let's go. Nombor satu, Porsche Macan S ni masih mengekalkan rupa paras yang hampir sama dengan Porsche yang ada dalam Malaysia. Untuk sebutan, ada orang sebut Porsche, ada orang sebutan Porsche, whatever lah. Janji you all tahu Macan S tu macam mana bentuk dia kan. Okey, lampu pada paparan hadapan dia menggunakan projector lamp dan ini merupakan DRL dia lah. Memang terang guys. Bukan DRL, sorry. Dia punya lampu kecil guys. Tapi memang terang. Dengan logo Porsche kat situ. Alamak, memang smart. Dan ikoniknya, bukaan bonet hadapan dengan lampu berasingan tetap ada untuk identiti sebuah Porsche. Okay. Pada bahagian penggunaan sport rim, kita tengok penggunaan tayar Pirelli dengan ukuran 21 inci 265 40 R21. So, tayar ni merupakan tayar yang nipis dan lebar. 265 memang lebar. Untuk grip kereta ni dengan bagus semasa pemanduan. Penggunaan rotor disc pula, saya anggarkan berukuran 380 mm dengan Porsche caliper 6 port pada bahagian hadapan. Memang cukup untuk memberhentikan sebuah SUV yang agak besar, dan semestinya SUV ni lebih berat daripada sedan car. Daripada bahagian belakang, penggunaan tayar belakang pula, ukurannya saya rasa tidak sama. Yakni ukuran dia lebih lebar tetapi lebih nipis. Kerana ukuran pada tayar belakang menggunakan 295 lebar, 35 R21 untuk grip yang lebih bagus untuk cornering. Sebab SUV ni kebiasaan dia tak ada bontot. Jadi untuk dia oversteer memang agak risiko lebih tinggi lah. Tetapi pada bahagian belakang, dia hanyalah saya anggarkan menggunakan disc brake biasa, yakni disc brake single disc untuk pemberhentian yang berbaloi lah. Untuk pada bahagian belakang dengan logo Porsche Macan S dengan dua tips exhaust, double exhaust, dan kereta ni mempunyai exhaust yang boleh diubah suai bunyinya. Maknanya dari segi pengontrolan exhaust, dia boleh di-adjust. Dengan lampu belakang yang tak sama macam Cayenne. Kalau kita tengok Cayenne tu lebih kepada BMW X6. Okay, yang ini pada saya lebih dekat dengan saiz kereta daripada BMW
X5 ataupun X3. Saya rasa X3 dia punya size ni. Dia punya size dia lebih kepada BMW X3 lah. Ataupun Mercedes GLC. Tapi varian ni memang power lah. Untuk 380 PS serta 500 Nm torque memang cukup power guys. Tengok bahagian bumbung mempunyai load weight untuk carrier atas aluminium memang terbaik guys. Dengan ada panoramic roof memang cantik, menunjukkan dia merupakan crossover SUV lah. Jom kita tengok pada bahagian dalaman. Untuk penggunaan speaker, kereta Porsche Macan S ni semestinya menggunakan brand daripada Bose. Yang kita tahu untuk bass dia, untuk dia punya pitching memang sedap jika kita menggunakan speaker ini. Interior dalaman yang all in black menjadikan kereta ni lebih premium tanpa menghilangkan ruang space yang lebih kecil. Hal ini kerana kalau kita lihat pada bahagian konsol tengah dia ni tidak begitu tinggi dan light saja. Untuk panel meter daripada Porsche ni semestinya sama saja. Dia masih menggunakan analog tetapi dah ada TFT pada bahagian kanan. So dia punya analog dia merupakan trademark daripada Porsche itu sendiri. Dan jom kita lihat penggunaan kunci dia. Dia menggunakan keyless entry tetapi bukan push start button. So dia bukan push start button, dia menggunakan keyless entry. Jom kita cek detail satu persatu pada bahagian dalaman. Untuk sebuah SUV sport seperti Porsche Macan S ni, kereta ni telah disediakan dengan mood pemanduan yang lebih agresif. Yang ni kita tengoklah satu-satu. Individual, Sport Plus, Sport. So dia hadir dengan 3 driving mode lah. Pedal shift dah tersedia untuk up and down shift. Auto cruise sudah tersedia. Memory seat juga turut tersedia serta lampu high beam dan fog lamp juga tersedia. Untuk bahagian konsol tengah ni, kereta ni menyediakan segala infotainment untuk keseronokan dalam memandu. Sebagai contoh, pada panel tengah ni pula kita lihat dia mengasingkan antara 2 zon dan boleh diatur kelajuan serta suhu untuk bahagian kiri dan kanan berasingan. Untuk seat juga boleh diatur untuk pengudaraan, untuk pemanasan dan juga keselesaan. Untuk suspension juga kereta ni boleh dilaras. Yang ni untuk suspension lebih rigid dan sport. Traction, exhaust, sound lebih garang dan garing. Serta off-road mode. Untuk line kick assist juga tersedia. Memang kereta ni komplit untuk sebuah SUV fun to drive daripada Porsche. Untuk bahagian atas ni dah macam kita berada dalam kapal terbang guys, dengan berbagai button. Sebagai contoh, dia menggunakan panoramic sunroof. So kereta ni dah tersedia dengan roof yang besar macam ni. Memang selesa guys. Okay, saya tidak lupa pada bahagian penumpang sebelah kiri yang menjamin keselesaan kerana kereta ni datangkan dengan memory seat pada bahagian kiri dan kanan guys. Jom kita lihat pada tempat duduk belakang. Let's go. Okey, untuk bahagian dalaman kabin kereta ni untuk bahagian belakang menjanjikan space yang berbaloi kerana seat ataupun kedudukan tempat duduk yang lebih aerodinamik untuk body. Jadi kalau kita lihat
ketinggian lutut kita akan lebih selesa untuk sebuah SUV. Kereta ini juga turut hadir pada bahagian belakang dengan pengaturan temperature serta ada blower belakang. Tapi sayangnya kereta ni nampak kelihatan sedikit kecil dan sesuai pada saya untuk 2 orang dewasa ataupun 3 orang kanak-kanak. Jom kita lihat pada bahagian ruang penyimpanan belakang. Let's go. Untuk kawan-kawan yang mencari ruang untuk kita menekan boot belakang, memang kita sendiri tidak dapat lihat. Semestinya dia meletakkan kedudukan pada bahagian wiper belakang. Memang bermasalah kalau wiper ni problem. So, cara dia just tekan saja kerana kereta ni sudah mempunyai auto boot. Inilah ruang pada bahagian penyimpanan belakang. Space yang pada saya cukup besar dalam anggaran 300 lebih liter. Samping itu pada bahagian bawah tersimpan subwoofer Bose dan ruang penyimpanan yang boleh dikatakan sebagai cukup berbaloi. Dah, jom kita pergi kepada bahagian enjin. Ini yang saya katakan masih mengekalkan tradisi Porsche, yakni bila kita naikkan dia punya front bonnet, dia akan kelihatan seperti tertanggal kulit. Masih mengekalkan tradisi daripada Porsche itu sendiri. Inilah dia guys, enjin 2.9 turbo V6S yang menghasilkan 380 PS serta 500 Nm torque. Boleh dikategorikan sebagai power dan kereta ni sememangnya dia boleh bersaing dengan GLA S ataupun Mercedes GLA 45S ataupun BMW M2 Competition. Di dalam kategori enjin yang powerful, saiz kecil. Inilah dia. Pada yang berminat untuk mendapatkan ataupun pre-order, boleh hubungi saya. Nombor pada bahagian description di bawah. Jangan lupa tekan description di bawah untuk hubungi saya. 017 714 5604 guys. Okay, bye-bye.